Alhamdulillah cuaca hari ini yang sangat cantik, sangat indah. Kena dengan hari Sabtu, hari hujung minggu. Jadi anda boleh bersia-sia beriadah bersama keluarga anda, rakan-rakan anda di tasik, di sungai ataupun di luar rumah pun boleh beriadah. Jadi sekarang hari ini Lensa IPT akan bersiaran tepat jam 4.30 petang bersama dengan saya Syahrul Islam. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Terima kasih kerana menonton Lensa IPT hari ini, hari Sabtu hujung minggu. Jadi anda boleh tonton bersama rakan-rakan anda ataupun kongsi bersama keluarga anda untuk sama-sama kita tahu perkembangan dan juga teliti apa sebenarnya aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh KPT dan juga IPT. Hari ini sebenarnya saya ingin bercerita berkenaan dengan belia. Sebab apa? Belia ini merupakan asas sebenar atau tulang belakang kepada keutuhan atau kekuatan sesuatu bangsa dan negara. Sebab itu, usaha-usaha hendaklah terus ditumpukan kepada peningkatan keupayaan dan kecekapan mereka supaya mereka ini bersiap sedia dan juga persiapan mereka sangat rapi, persediaan mereka sangat hebat untuk menempuh segala cabaran pada masa yang akan datang. Untuk membincangkan topik pada hari ini iaitu belia berdaya saing memacu Malaysia ke kemuncak kejayaan, kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang hebat hari ini. Dan sebelum itu, kita akan terbang ke Universiti Putra Malaysia UPM untuk meninjau projek penanaman cili kulai secara vertigasi. Kita tonton dulu, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Program Structured Entrepreneurial Incubator Program atau singkatannya SIAP adalah kerjasama di antara Pusat Pembangunan, Keusahawanan dan Keberpasaran Graduan UPM atau singkatannya CHAM bersama dengan Kolej Pendidikan Zakbar KPZ UPM. Program ini memberi impak yang sangat besar bukan sahaja kepada pelajar, malah kepada staf yang terlibat. Kita sangat berharap program ini dapat diteruskan kerana dia memberi ruang dan peluang kepada pelajar kita untuk terlibat dalam program pertanian. Saya merupakan ketua kepada kumpulan yang kami diberi amanahkan oleh pihak KPT dan juga pihak CHAM, HEPA dan juga dengan kerjasama Kolej Pendidikan Zakbar. Program cili kulai ini bermula daripada bulan Julai dan alhamdulillah telah mencapai 400 kg. Banyak permintaan daripada pelanggan, daripada staf terhadap cili kulai ini. Kami di KPZ ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UPM dan juga BHAP kerana memberi sumbangan dan juga galakan, dan juga tidak lupa kepada pihak CHAM UPM kerana menyediakan dana kepada KPZ untuk menjalankan projek vertigasi cili kulai di Kolej Pendidikan Zakbar. Sangat berterima kasih kepada pihak Kementerian Pelajaran Tinggi dan juga HEPA dan juga dengan kerjasama CHAM dan Kolej Pendidikan Zakbar kerana telah memberi peluang kepada kami untuk memulakan kelestarian pertanian ini. Sebarang kerjasama dan juga sokongan daripada pihak industri dan juga kementerian amat kami galakkan bagi memajukan lagi projek ini. InsyaAllah kami akan memacu pertanian pemandaran di Universiti Putra Malaysia.
Pentingnya belia ini bukan sahaja terletak kepada bilangan mereka yang ramai dan sebagai tenaga utama dalam masyarakat, tapi juga dari segi peranan sebagai penyambung antara satu generasi ke satu generasi. Sebenarnya sejak kemerdekaan, belia negara telah turut sama berperanan dan menyumbang kepada proses pembinaan dan juga pembangunan negara. Sumbangan ini sebenarnya meliputi segala aspek baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya atau pendidikan. Untuk membincangkan topik belia berdaya saing memacu Malaysia ke kemuncak kejayaan, kita bersama dengan dua orang tetamu pada hari ini. Di sebelah saya ada Ahmad Daniel Haziq Yaakob, pengarah projek NALS Youth Summit 2021, dan juga di hujung sana kita bersama dengan Nur Izzah Nazara, pengarah projek bersama NALS Youth Summit 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, saya rasa macam kita ni semua sebaya lah kan. Semangat tu kena ada. Dan alhamdulillah hari ini hari yang sangat ceria untuk kita bincangkan soal belia ni sebenarnya. Dalam tempoh pandemik COVID-19 dan sekarang ini menuju ke fasa endemik, apa sebenarnya langkah ataupun cara untuk kita wujudkan satu komuniti, satu pemikiran belia yang berdaya saing itu sendiri, Daniel? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Lensa IPT kerana menjemput kami daripada NALS MY, National Aspirations and Leadership Society Malaysia. So, pertama sekali kita kena tahu apa itu belia yang berdaya saing. So belia yang berdaya saing merupakan belia yang mampu kembali ke pangkal jalan untuk menuju kejayaan setelah mengharungi cabaran-cabaran hidup. Setelah kita melalui cabaran-cabaran ini, kita perlu tahu yang bahawa 4 komponen ataupun aspek utama yang perlu kita tekankan. Yang pertamanya ialah kesejahteraan mental, yang keduanya ialah power literacy ataupun kecelikan kuasa ataupun politik, yang ketiga kecelikan tentang alam sekitar, dan yang keempat kecelikan tentang teknologi. So yang pertama kesejahteraan mental. So kesejahteraan mental ni amat penting kerana ia merupakan satu benda dalam diri kita yang kita perlu jaga untuk menjadikan diri kita lebih sejahtera lah untuk kita buat apa-apa. So the next is power literacy ataupun kecelikan kuasa. Apabila kita ada ilmu tu, kita akan menjadi seseorang yang lebih bijak dan arif dalam membuat keputusan dan juga dapat menjadikan kita lebih berdikari. Yang ketiga ialah kecelikan tentang ilmu-ilmu alam sekitar. Alam sekitar ni merupakan satu perkara yang penting. Seperti yang kita tahu dalam era 2021 ini, kita semakin tertekan dengan environmental issues ataupun environmental problems. Jadi kita sebagai belia perlu menjadi angin perubahan untuk membantu Malaysia dalam membawa Malaysia kembali kepada kelestarian alam sekitar. Dan yang keempat, kita menuju ke revolusi industri 4.0. So seperti yang kita tahu, teknologi merupakan satu perkara yang penting untuk kita tekankan, untuk kita tidak ketinggalan, terutamanya belia dalam memacu Malaysia ke arah kejayaan. Okey, baik. Saya suka dengan kata kunci perlu kembali ke pangkal jalan. Sebenarnya menyentap hati saya. Tapi kalau kita ikutkan sekarang ni, Izzah, peluang pekerjaan itu sendiri dipelopori oleh graduan-graduan TVET. Dan kini sebenarnya bidang TVET dapat perhatian dan juga kepercayaan daripada KPT dan juga daripada industri. Bagaimana pula dengan jurang antara bidang TVET dan juga bidang akademik arus perdana ini mampu untuk bersaing antara satu sama lain daripada dari sudut kebolehpasaran graduan? Sebab duanya saya rasa dua cabang yang berbeza, Izzah. Betul, saya setuju. Saya setuju yang belia kini memang perlu berdaya saing. Graduan daripada TVET ni sebenarnya dikira popular lah antara kalangan industri. Yes, kalangan industri kan. Jadi untuk mengurangkan jurang di antara graduan TVET dan juga graduan daripada akademik ni, antaranya adalah dengan graduan-graduan ini perlu menguasai kedua-dua pengetahuan dan juga kemahiran yang secara praktikal, di mana dua-dua ini perlu seiring, perlu bergerak seiring. Jadi kemahiran individu ini boleh dipertingkatkan
dengan melalui latihan-latihan industri ataupun eksperimen ataupun uji kaji yang dijalankan untuk mereka lebih faham tentang how it works, tentang macam mana benda tu berlaku dan sebagainya. Selain tu saya juga percaya untuk mengurangkan jurang di antara TVET dan juga akademik adalah dengan inisiatif strategik yang dijalankan oleh pihak kerajaan, pihak swasta, together dengan institusi pendidikan itu sendiri, dan sokongan-sokongan daripada pihak-pihak berkepentingan lain macam ibu bapa ataupun komuniti setempat. Bila mereka sokong program-program latihan kemahiran ni untuk belia khususnya, ini secara langsung dapat memberikan peluang kepada generasi akan datang untuk lebih berminat masuk ke dalam bidang TVET. Seterusnya membuka peluang yang lebih besarlah kepada mereka in the future pada masa akan datang. Baik. Kebolehpasaran graduan ni saya kira sangat berkait rapat dengan isu lambakan graduan yang sekarang ni alhamdulillah mendapat perhatian pelbagai agensi kerajaan. Dan adakah ini, Daniel, inisiatif ini perlu diambil dan juga perlu dihayati oleh mahasiswa itu sendiri bagi menaikkan mereka punya semangat untuk bergelar graduan satu hari nanti? Okey, so selaras dengan dua plan strategik daripada kerajaan. Yang pertamanya ialah Job Creation Strategic Plan 2021-2023 dan Plan Strategik Kebolehpasaran Graduan 2021-2025 merupakan dua inisiatif ataupun plan yang perlu kita graduan-graduan ni ambil dan garap sepenuhnya untuk kita dapatkan semangat itu kembali. Sebab kita tahu dalam era pandemik ini dan pasca pandemik ini, peluang pekerjaan merupakan satu perkara yang amat menekan para belia, terutamanya graduan. Jadi untuk inisiatif-inisiatif seperti ini, para graduan belia, saya mengingatkan diri saya sendiri untuk kita sama-sama merebut peluang keemasan ini. Dan juga tidak lupa juga inisiatif daripada sektor korporat yang memperkenalkan graduate program ataupun kita panggil protege program. So protege program ni yang akan memberi kita experience yang industri nak. Jadi kita perlu menggarap dan merebut peluang keemasan daripada pihak kerajaan terutamanya dan juga sektor korporat dan syarikat-syarikat ni. Ya, baik. Saya setuju dengan perkara itu, merebut peluang keemasan, sebab saya percaya sebenarnya budaya berdaya saing ni adalah satu perkara yang sangat penting dan perlu untuk dititipkan oleh setiap mahasiswa dalam negara. Tapi satu perkara yang saya rasa menghantui mereka ni adalah apabila mereka keluar daripada IPT, apabila mereka bergelar graduan, profession kerja mereka lari dengan bidang yang mereka belajar di IPT. Ibarat contoh, kalau mereka ini graduan kejuruteraan misalnya, tapi bila bekerja di sektor swasta ataupun sektor-sektor yang mereka dapat peluang itu, mereka perlu kebidangan lain, lompat bidang katanya. Jadi pandangan dan juga pandangan sendiri, pandangan Izzah sendiri macam mana? Okey, actually terdapat pelbagai reaksi bila saya secara peribadilah saya tengok dekat social media, dekat ataupun keluhan rakan-rakan saya sendiri, termasuk saya sendiri, di mana reaksi profession lari daripada bidang pengajian. Okey, pada pendapat saya tidak dinafikan, memang benda tu memang berlaku sekarang, realiti para graduan yang harus dihadapi. Tapi apa yang saya boleh katakan, apa yang saya boleh share adalah para graduan harus kekal positif dan menganggap itu satu peluang untuk kita belajar perkara baharu selain daripada apa yang kita belajar di IPT. Jadi sebagai seorang yang telah menceburkan diri di dalam industri, saya merasakan itu satu peluang yang sangat baik untuk kita menambah kemahiran interpersonal, insaniah dan sebagainya, kemahiran-kemahiran lain, dan pada pendapat saya ia akan melonjakkan kita ke
ke arah yang lebih berdaya saing lah, berdaya maju apabila kita meningkat dewasa dalam karier kita, macam tu. Okey, baik. Saya suka dengan kata kunci mahasiswa ini perlu ada kemahiran-kemahiran yang perlu diambil sewaktu di IPT untuk menguatkan lagi keberdaya saingan itu sendiri dalam kalangan mahasiswa. Kita akan tanya apa antara kemahiran yang perlu diadakan atau perlu digarap di IPT, tapi kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Jangan ke mana-mana. Sudahkah kita bersedia untuk hidup bersama virus COVID-19? Ke arah reopening safely. Masih lagi bersama dengan kami bertiga di Lensa IPT bagi membincangkan soal belia berdaya saingan. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Izzah ada cakap berkenaan kemahiran-kemahiran yang perlu untuk mahasiswa ini sebelum bergelar graduan, tapi tidak secara terperinci. Mungkin Daniel ada tambahan sikit, apa antara kemahiran-kemahiran yang perlu ada oleh mahasiswa ni sebelum mereka bergelar graduan? Okey, bagi saya dua kemahiran penting yang perlu kita tekankan dan perlu kita ada sebelum kita menjadi graduan semasa kita mahasiswa lagi. Yang pertamanya ialah kemahiran berkomunikasi. Sebab apabila komunikasi ni, kita akan sentiasa berkomunikasi dengan setiap orang. Kalau kita jumpa orang, kita akan komunikasi dengan dia. Tak kisah apa juga latar belakang orang yang kita nak berkomunikasi itu dengan, kita perlu tahu communication skill ni untuk kita membawa diri kita lebih ke hadapan untuk jadi lagi berdaya saing sebagai graduan nanti. Yang kedua ialah leadership skill. So leadership skill ni kenapa penting? Kerana ialah kita sebagai diri kita ni untuk kita menjadi lebih disiplin. So disiplin tu yang penting untuk kita menjadi seorang leader. Bila kita tahu seorang ketua ni berdisiplin, ada skill untuk mengetuai, dan dia tidak ada masalah untuk mengetuai diri dia sendiri. Pusing-pusing mana pun, diri kita tetap yang pertama sekali lah. Kita kena ketuai diri kita. So the two skill yang penting ialah, yang pertamanya communication skill, yang kedua ialah leadership skill yang boleh saya tekankan. 2K saya kira, komunikasi dan juga kepimpinan perlu ada dalam setiap mahasiswa sebelum mereka bergelar graduan. Jadi adakah sifat berdaya saing ni sebenarnya, Izzah, dalam kalangan mahasiswa ni dapat diterjemahkan sebagai penggerak kepada kemajuan dalam negara ni, Izzah? Ya, saya setuju. Dia merupakan salah satu penggerak untuk para belia lebih berdaya saing pada masa akan datang, kerana di sini kita dapat lihat graduan, maksud saya belia sekarang, menghadapi fasa pandemik, kan, mereka hadir kelas online, mereka kena buat assignment online dan sebagainya. Jadi di situ cabaran yang diorang hadapi dengan generasi sebelum ini adalah berbeza, dan cabaran mereka lebih besar pada pendapat saya. Jadi mereka akan lebih kreatif untuk memajukan diri mereka sendiri, untuk mencari ruang dan peluang untuk mereka belajar secara proaktif, secara efisien, dan seterusnya menjadi graduan yang berkualiti in the future. Itu sedikit perkongsianlah daripada saya. Okey, saya suka cabaran mereka lebih besar. Saya setuju cabaran generasi kini memang lagi besar. Apatah lagi kalau kita lihat di dalam kelompok industri sendiri, mereka ini menapis dan juga memilih
pekerja-pekerja mereka ini terdiri daripada golongan-golongan yang ada pengalaman, bukannya fresh grad dan sebagainya. Jadi saya kira dalam hal ini keboleh pasaran graduan itu terbantut. Makna kata apa? Kalau kita nak ke satu industri itu, kita perlu ada pengalaman yang banyak. Tidak perlu fresh grad pun tak apa sebenarnya. Jadi apa perlunya sifat berdaya saing ni sebenarnya, Daniel? Andai status quo-nya di industri itu sendiri sudah termaktub sebegini. Pandangan Daniel macam mana? Okey, pada pandangan saya, kenapa kita perlu berdaya saing ni? Sebab kita nak kita tak boleh nak challenge the system. Kita hanya boleh mempersiapkan diri kita dengan apa juga permintaan daripada industri-industri kita ni. So yang pertamanya, seperti yang kita telah bincangkan tadi, yang pertamanya ialah about the mental health. Yang kedua ialah penguasaan politik ataupun kuasa, alam sekitar dan juga teknologi. Bila kita ada keempat-empat key komponen ni, kita boleh jadi satu belia yang berdaya saing, dan kita boleh mempersiapsiagakan diri kita untuk menceburi industri. Walaupun kita tahu ada industri yang minta fresh grad tapi with experience of 10 years. Contohnya, itu satu perkara yang kita tak mungkin dapat. Tapi daripada inisiatif daripada kerajaan, inisiatif daripada sektor-sektor korporat ataupun syarikat-syarikat ni yang memperkenalkan program graduate ataupun program protege ini, daripada situ kita boleh juga menaikkan nilai diri kita dan juga keberdaya saingan kita dengan menambah experience kita melalui program-program seperti ini dan juga skill-skill yang telah kita bincangkan tadi. Kalau saya nak tambah sikit, boleh. Macam betul apa yang Daniel share tadi. Mungkin pada pendapat saya, seorang individu itu sendiri yang perlu ada daya tahan yang kuat untuk menghadapi cabaran tu. Maksudnya kat sini, bila seorang individu tu dia rasa diri dia menghadapi cabaran, dia akan sentiasa cari peluang yang baru untuk dia mantapkan lagi apa kemahiran yang dia tiada, yang dia kurang kan, mencari titik kelemahan untuk dia perbaiki dari masa ke semasa. Jadi pada pendapat saya, ini dah menjadikan seorang individu ataupun graduan itu keluar daripada zon selesa dia dan mencari peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi itu sedikit tambahan lah. Okey, baik. Jadi saya suka dengan kita tak boleh nak challenge ataupun menukar sistem sedia ada, dan saya kira sekarang ni dalam usaha belia dalam memacu Malaysia ke kemuncak kejayaan, sokongan dan kerajaan dan juga sektor korporat itu memang sangat diperlukan. Macam kalau kita kaitkan dengan penganjuran NALS ini selepas 8 tahun melakukan seminar dan juga persidangan, saya ingin tanyakan kepada Izzah, apa antara aspek dominan yang diketengahkan dalam NALS Youth Summit 2021 ini sebenarnya? Okey, antara aspek dominan yang kita ketengahkan macam yang Daniel ada kongsikan tadi, seperti aspek kelestarian alam sekitar, politik ataupun power, kecelikan power, right? And then terdapat juga kelestarian alam sekitar, power, mental health dan juga teknologi, yes. Kecelikan teknologi. So itu antara aspek-aspek dominan yang kita bawa pada tahun ini di NALS Youth Summit 2021, di mana ia adalah hasil daripada idea-idea bernas tim NALS 2021, komiti kami yang sangat kuat, yang sangat berdaya saing, mereka semua belia yang sangat berdaya saing, yang bersemangat untuk membina ataupun untuk serve the youth in the future, the future generation. Okey, baik. Jadi apa antara harapan, matlamat dan juga visi misi NALS ini sendiri, Daniel, kalau kita ikutkan dari NALS Youth Summit 2021 ni? Okey, walaupun kita tak boleh nak challenge the system, tapi kita boleh buat satu perkara yang amat penting untuk menggoncangkan, biarkan kiranya bagi pihak-pihak yang berkenaan ni mampu mendengar suara-suara belia, iaitu dengan menyertai NALS Youth Summit contohnya. So NALS Youth Summit ni merupakan satu platform untuk kita berdiskusi dan berdialog bersama
panelis-panelis ataupun speaker-speaker yang sangat berpengalaman dalam industri bagi membincangkan ideas and also kesimpulan yang boleh kita berikan kepada kerajaan lah untuk membantu kerajaan membawa Malaysia ke arah kejayaan. So harapan saya ialah untuk kita bersama-sama menyertai summit-summit ataupun simposium, diskusi-diskusi seperti ini untuk sama-sama kita membincangkan untuk membawa negara ke arah kejayaan, untuk mempersiapsiagakan belia-belia di Malaysia ini dengan tahap keberdaya saingan yang tinggi untuk kita propel the Malaysia to a greater pinnacle. Okey, baik, terima kasih. Jadi saya ingin dengarkan harapan yang terakhir daripada Izzah berkenaan dengan kita yang menuju ke fasa endemik, dan mungkin ada apa-apa nasihat, pandangan dan juga mungkin keluhan tadi ada yang ingin disampaikan kepada penonton Lensa IPT hari ini. Okey, saya tak share pasal keluhan lah, kita pandang kepada sudut yang positif. Di mana saya harap belia-belia di luar sana sentiasa bersedia untuk menyediakan diri untuk berada dalam survival mode lah, saya boleh kata. Untuk berada dalam survival mode, kerana kita pun 5 years ago kita pun tak tahu kita akan hadapi pandemik, betul? Kan? Jadi kita perlu prepare diri kita bagaimana kita harus mantapkan kemahiran yang kita ada untuk kita menuju ke arah yang kejayaan ke arah yang lebih baik. Yes, ke arah yang lebih baik. Okey, baik. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada dua rakan kita hari ini, Ahmad Daniel Haziq Yaakob, pengarah projek NALS Youth Summit 2021, dan juga Nur Izzah Nazara, pengarah projek bersama NALS Youth Summit 2021. Kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini berkongsikan tentang tips dan juga tentang apa yang sebenarnya perlu ada dalam setiap mahasiswa sebelum mereka bergelar graduan pada masa yang akan datang. Cabaran itu ada, tapi apa persiapan supaya mereka lebih berdaya saing dan keluar daripada zon selesa itu adalah satu perkara yang amat penting. Sebab apa, penghasilan mahasiswa yang holistik ini bukan sahaja tertumpu kepada pendidikan semata-mata. Mereka juga perlu peka dengan terlibat sama dalam usaha-usaha menggerakkan dan memperkasakan golongan belia demi menyediakan diri untuk menempuh cabaran di masa akan datang. Salah satu perkara yang perlu mereka ada adalah ayuh sama-sama kita belia keluarga Malaysia jaga SOP supaya kita sama-sama keluar daripada COVID-19 ini, supaya kita dapat bebas daripada cengkaman COVID-19 ini. Saya mendoakan dan juga kita semua perlu mendoakan semoga keluarga Malaysia dan juga Malaysia itu sendiri bebas daripada COVID-19 dan hidup seperti sedia kala. Jangan lupa tonton Lensa IPT setiap hari Sabtu jam 4.30 petang bersama dengan saya, Syahrul Islam. Pastinya Lensa IPT akan berkongsi tentang perkembangan IPT dan juga apa sebenarnya yang ingin disampaikan, matlamat yang ingin disampaikan oleh KPT kita akan salurkan kepada anda supaya kita sama-sama tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku di dalam negara kita. Saya Syahrul Islam, sekali lagi Assalamualaikum. Terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam.